kesimpulan mengapa air Sumber Rumah Eco Forest airnya kecil. Nak tahu air berapa besar? Tengok video saya ni sampai habis. Hai guys, selamat jatuh dan selamat kembali ke channel saya, Ben Siu Sharing. Bagi video hari ni saya adalah nak buat pemasangan water pump. Mana pisau lah. So ini adalah water pump yang saya sudah beli dan saya akan pasang ke rumah saya. Di sini saya nak beritahu anda, bagi rumah Eco Forest atau rumah sinilah, semua tekanan air dari tangki adalah tidak mencukupi, kuatlah, mereka kata sangat lemah. Airnya sangat kecil. Di semua rumah pun kena. Water heater ni adalah jenama Teka. So kita tengok air pressure dia, seberapa kecil airnya sebelum kita buka pump. So kalau kita buka pump pun air tak besar mana. So that's why hanya kita guna water heater pump saja pun tak cukup guna. Dan ada satu masalahnya, kalau kita pump sudah on, kita buka air, water heater pump ini dia sensor dia tak dapat send kedatangan air, sebab kedatangan air kecil sampai tak dapat send. So that's why lah saya terpaksa nak guna water pump yang external. Oleh itu bagi pemilik kat sini, tuan rumah sini, nak ke tak nak pun kena pasang water pump. So bagi water pump ni, saya beli selama ni 17 Mei 2021. So I beli kat kedai logam air hot. Bagi pump ni berapa harga? So adalah 339. Kat dalam ada apa, nanti kita akan buat unboxing. Dan pada hari ni, siapa yang buat pemasangan saya adalah Tony Stark. Ya, yeah, dia yang tolong saya buat. Kejap nanti saya akan panggil dia masuk kamera. Buat duit bang. So unboxing, dalam ada cover. Satu cover untuk pump. Oh, berat ni. Ini pump auto. Dan satu pump dalam ada ni untuk apa? Oh, Ini function dia kalau kita pakai untuk dalam tong ataupun telaga, kita boleh pakai ni lah. oh, Sebab dia ada injak boleh tarik air. untuk tarik air. Kalau pump ni berhenti dia akan stop. Tapi kalau kita menggunakan tangki, dia tidak perlu pakai ni. Sebab apa? Tangki sentiasa supplykan air. Oh, okay. So ini simpan sajalah. Sangat ringkas, tak ada apa-apa. Kalau kita lihat ni, dia ada outlet in, ada out. So di dalam pump ni dia berjalan, dia ada masuk and then dia ada akan keluar. Masuk 1 inci, dia pun keluar ada 1 inci. Jadi kita akan matchkan dengan pipe bahagian atas supaya pengaliran air itu, penghantaran air itu dengan sempurna lah. So ni tak buka kan? Ini tak. Ini saja. Ini kalau kecuali pump ni kering, tak ada air, dia tak boleh tarik naik, kita kena buka ni, masukkan air. Oh, betul. Supaya dia punya fan akan jalan tarik air. Okey. Kalau dia kering lah, sini dia tulis lah ala-ala Korea teknologi lah. Tapi Korea tak tahulah, tulis saja kan. Biasanya kalau Korea dia akan Korea punya lah, tapi takut dia duplicate. Oh, tak apa. Dia ada barcode dia start from 779 lah. So kita boleh share adakah dia daftar ikut Korea lah. Tapi ini saya berpasti bukan Malaysia. So bagi cuaca hari ini ada sedikit tidak baik lah. So korang pilih cuaca panas bekerja atau cuaca hujan bekerja, mana lebih selesa? Kalau saya pilih hujan lah. Tapi bahaya sikit lah. Kalau kirat kena, peti kena, itu aja. So bagi anda tahu, di atas bumbung dia tak ada power point. Oleh itu perlu ambil point kat sini lah. Water heater bila ketiga saya tak ada guna. Lepas tu sambung wire link pergi ke atas untuk supply power pump, booster pump lah. Okey, tangga terlalu panjang. Itu perlu ada sedikit technical punya knowledge untuk buka. Okey, abang Tony Stark sudah naik ke atas bumbung. Sekarang kita ada berada kat atas bumbung rumah saya. Mr. Tony Stark, Iron Man datang membuat pemasangan water pump saya. So ini dia.
Encik Ramli. Hai. 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 Okay, kan untuk pemasangan rumah bro, Ya. dia punya piping ni untuk supply ke bahagian bawah. Tangki ni kalau ikutkan level rumah atas ikut tingkat 2 dia paling hampir. Ya. Untuk tekanan dia tidak cukup sebab tangki ni adalah tidak besar lah bagi saya. Cakap ni tidak besar lagi. Ada besar lagi. Ada besar lagi ya. Oleh kerana dia kalau tengok dia punya tekanan pipe ni besar. Hmm. Dia punya tekanan untuk supply ke bawah, air jadi kecil. Okey. Sebab pipe ni besar. Kalau kita menggunakan pipe yang kecil, dia lebih tekanan yang besar lah untuk kira pressure. Oh, so ni dia pipe ni selalu besar. Pipe ni besar. Tapi kalau ikut teori, dia punya piping ni memang sangat cun. Tapi untuk power supply, dia punya tekanan gravity tadi, sebab kita punya air atas permukaan bumi, dia masih ada tekanan gravity. Ikutkan tu level, kita tengok memang tak cukup tinggi lah. Tapi oleh kerana piping dia besar, dia jadi macam ni. Sebab dia outlet dia besar, dia akan keluar kecil. Kita kalau keluar besar, kita keluar kecil sikit sampai kecil, baru dia ada cukup pressure. Hari ni kita buat pembongkaran pump ni untuk menambah tekanan. Okey. Pump ni function dia automatic. Bila kita on valve, dia akan buka. Kita tutup valve, dia akan tutup. Mana-mana valve dia buka, dia akan on. Kalau mana valve semua dah tutup, dia akan off. Okey. Dia adalah pump automatic. Adakah teori dia sama seperti kita minum straw? Ya. Semakin kecil kita sudut semakin banyak. Semakin laju. Maksudnya kita tajam. Punya sedutan. Tapi kalau kita menggunakan straw yang besar macam straw cendol, Boba. kita menggunakan tenaga yang besar sebab tangki ni dia mengeluarkan air tadi. Bebanan dia jadi lembut. Maksudnya bila pipe tu besar. Okey, Tapi faham. kita dalam function kita menghisap air straw yang besar, kita memerlukan kecupan bibir kita ni ataupun pipi kita lebih supaya mendapatkan air. Okey, faham. Sebab kalau susah nak memahami dari segi sudut konsep tekanan graviti dan piping ni, sebab dia ada bacaan dia. Sebab dalam segi berapa jarak, berapa ketinggian, dia ada bacaan dia. Okey. Tapi untuk memudahkan kerja harian atau memudahkan penggunaan air ni, menggunakan pump lah. Boleh tengok dia memang besar kecil, lepas besar kecil semua part dia. So menjadikan dia punya pressure tu tak stable lah. Besar kecil. Okay guys, so bagi yang sesiapa pemilik EcoFlowers, anda tahulah mengapa air supply dari tangki kecil. Yang pemilik sini pun tahu, direct from Sabah meter tu hanya kat car wash dengan kitchen. Yang lain semua bathroom, sink machine, semua air datang dari tangki. Hanya 2 point saja dengan kitchen sinki, dapur sinki tu lah datang direct saja. Oleh itu bagi tu memang tak ada masalah, tekanan air cukup. Bagi semua tandas, semua bilik air sangat kecil. Ground floor dia lebih baik sedikit sajalah, dia kuat sedikit tapi pun tak cukup puas lah untuk saya. Bagi sesiapa yang berminat nak buat pemasangan water pump ataupun kerja renovation, kerja pasir, kerja patu, kerja electrical wiring, semua Encik Ramli ataupun Encik Tony Stark dia ada buat. So ini dia lah. Sini keluar air, lepas tu sini dia pecah dua lagi. Okey, di sini air keluar. Ya. Sini air keluar. Pecah dua. Tapi kita terus masuk pump. Bukan, saya kata original. Sini dia masuk, dia pecah dua. Okay. Dua sana, dua sini. Pergi dua lagi, sana lagi pecah dua. Pecah dua. Pergi sini lagi, pecah dua lagi. Lagi kecil lah. Lagi kecil. Oh, kecil, besar, kecil. So memang kelakar lah dia punya rating. Dia kalau nak cantik, sebab dia punya outlet keluar, dia tak mungkin dia akan bagi 1,5 inci. Dia bagi pun dalam 1,5 inci dia keluar. Tapi kita boleh separate keluar dia 1 inci. Sebab normal pump 1 inci. Punca yang selalu buat rooftop saya leaking, sebab tepi tube dia memang kena tambah silikon lah. Oleh itu membuatkan tengok rumah tu dia suruh buat waterproofing. So sana dia tak leaking lah. Tengok, ini dia memang terpaksa letak silikon. Inilah silikon. Kalau dengan masa jangka panjang, cuaca panas, sejuk hujan sana, hujan sini, lama-lama sini pun akan leak juga. So kerja ni dia sudah tambah baik. Waterproofing. So sini tu tambah waterproofing. Ya Abang Ramli, kalau jiran sini nak buat pump atau kerja renovation,
boleh call Encik Lamli. Boleh call saya, tapi kita kena buat appointment lah, maksudnya penyusunan daripada schedule, jadual lah. Ya, sebab tahulah busy kan. Sebelum tu kita kena letak perbincangan dulu, buat perbincangan dengan berkenaan spek, kondisi apa yang you nak buat, yang berapa lama dan kos dan bajet semua tu lah. Kita kena buat appointment dan letakkan satu tarikh yang sesuai lah. Supaya takut tak bertindih dengan orang lain. Jadi masalahnya nanti tunggu terlampau lama. Itu daripada pihak saya lah. Kerja tangan okey. Setakat ni banyak customer yang repeat kembali lah. Daripada customer saya daripada Damansara hingga ke Bangi, masih repeat dengan saya lah. Okey. Pembinaan baik pulih bangunan. Alright. Betul. Harga berapa patutan? Harga kita ambil kasih sayang. Kasih sayang. Oh, cantik. Tu ada yang cantik, kasih sayang. Sebab hari ni kalau kita tengok selepas PKP, kebanyakan kerja yang tertangguh tu banyak lagi. Yang perlu diselesaikan lah. Tapi oleh kerana kita ikut kepada schedule ataupun janji temu ataupun janjian dengan owner, setiap owner lah, kita mengikut daripada segi kondisi masa yang sesuai untuk kita laksanakan. Okey. Bila berlakunya satu kerja tu di gap masa yang panjang, sebab oleh kerana antara dua pihak, owner menambah aspek kerja tadi ataupun berpunca daripada kontraktor tadi yang melambatkan kerja. Itu saja punca dia yang kedua lah. Tapi untuk kalau saya bawa ke masa ni tak ada masalah sangat lah. Okey. Ikut daripada perjanjian dengan jangka masa waktu yang ditetapkan. Okey. Itu saja daripada saya lah. Kalau baik pulih bangunan lah bagi pihak company saya, Irhana Teknik Enterprise. Okey. Nombor ada kat bawah description dan juga dalam video ni lah. Ya. Okey, ada apa-apa boleh call dia, direct call dia, tanya quotation ke apa ke, Ya, boleh. nak minum ke apa, tak call dia saja. Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, kalau kita tengok daripada level tadi, house daripada dinding, orang konsisten warna hitam tu kalau kita lihat, bahagian atas ni masih ada lagi luar dinding kan, ruang dinding So ruang dinding ni ada penyerapan air akan berlaku. Oh, tu walaupun dia dinding, lepas tu dia akan serap air juga. Air juga. Tapi yang dia buat untuk hitam ni untuk cover di bahagian zinc ni saja. Tinggal je lah. Zinc ni saja. Tapi kalau kita tengok kesan ni crack ni, lontar lah, air akan menyerap masuk. Oh. Paling cantiknya dinding ni kita cat waterproofing. Okey. Keseluruhan. Yang berwarna putih lah, sama. So lebih tahan lebih lama lah. Daripada pemaju kemungkinan dia menggunakan material yang sama, tapi begitu menjimatkan lah. Tapi kalau kita ada modal bajet yang lebih, kita boleh top up keseluruhannya supaya dia penyerapan air tidak berlaku. Bila dia berlaku, dia akan buat penyerapan dalam dinding, dia akan keluar bahagian bawah. Kalau itu macam ini, dalam ni adalah satu ruang lagi. Kosong ni kan? Silingan, kosong kan. Dia cepat melakukan penyerapan tu, dia akan mengisi bahagian dalam. Tapi ini mungkin rumah ni dalam 5-6 tahun dia takkan berlaku lah. Dia 8 hingga 10 tahun ke atas dia akan berlaku. Sebab apa? Penyerapan daripada batu tadi yang berlaku penyerapan tu, dia boleh menyerap air untuk menembusi dinding dan lalu ke bawah. Tu kita tengok pun tu flat tengok. Flat kan? Ya. Kebanyakan dinding kalau tinggi macam ni waterproof. Kalau kita tengok dinding yang colour tu di sana berbeza-beza colour dia kan. Tengok. Ya. Sebab dia tanpa mengikut kondisi yang mana kalau ada letak pad dia akan tutup aja. Paling cantiknya masuk waterproof yang baru. Angel Lamli ada buat? Kita ada buat. Ada buat? Okey, nanti bagi saya quotation lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh lah? Okey lah. Ingatlah, jangan ini saya. Ingatlah. Semua subscriber saya semua tengok sini lah. Kita ikut daripada schedule dan perjanjian lah. Okey, nanti tengok lah. Kalau kita tengok colour tu berbeza-beza. Kenapa? Sebab dia tanpa yang mana perlu. Kita boleh buat teori lah, ada kesan crack dia akan tutup. Ini adalah batu diikat hingga ke atas. Dan pegangan tadi ada pergerakan tanah ni ada sedikit pergerakan, dia akan crack. Dia akan plaster saja dengan satu cat. Sebab cat undercoat dia warna putih, warna grey, warna kelabu. Saya tak nampak. Tu ni lah warna, tu ni waterproofing lah. Ini waterproof. Tengok tu cat tu. Ini pun macam saya cakap tadi. Dia boleh tahan pun expiry date pun dalam 3 hingga 5 tahun. Itu akan berlaku selap air, selap penyerap. Bagi Encik Lamli kalau cat dia lebih tahan lama lah. Itu panggil waterproofing cat. Waterproof. Cat sila, kita panggil cat sila waterproof supaya dia tidak ada penyerapan berlaku. Okey, Cun. Kebanyakannya kalau kita lihat di sini, kalau bahagian bawah, bahagian dinding ni kalau tidak ada ni atau bahagian ni, penyerapan akan berlaku bahagian dinding. Okey, sini cara ni lah. Okey lah, Encik Lamli bagi quotation lah. Okey lah. Thank you lah. Ni untuk cuci tangki ni lah. Tengok di sini sampai sini dia Ini untuk cuci tangki buang saja. Buang air je lah. So dia akan keluar bahagian protect itu lah. Okey. So buka air, lepas air semua, lepas tu manusia terjun ke dalam untuk cuci. Ni boleh kita tengok kan. Kalau kita buka ni, air tu keluar. Oh yo. Ada kotor sikit tadi. Tapi sudah jernih lah.
Masih lagi kondisi yang cantik lah dalam air. Sebab ni rumah yang baru Ha. Kalau nak tengok bahagian tangki dalam, coba saya tunjukkan. Belum. Wah. Inilah kondisi dalam tangki Ada sikit kotoran lah, mesti ada kan. Sebab ni memang akan ada lah, sebab salah satu kuncinya daripada air supply lah. Sebab kebanyakan pipe di Malaysia ni berpuluhan tahun lah. Tapi dapat respect lah, kebanyakannya pipe besi ni lah respectnya sampai ke tangki. Yang sini memang kita mandi je, perlukan ada penapis air lah. Bukan mayat lah. Oh bukan? Dengan mayat. Kalau buka lambat mayat, habis. Okay guys, saya turun dari pumbung saya. Bagi ada sikit masa lagi, saya memasak untuk anak baby saya dan anak kedua saya. Pagi rakaman tadi mungkin ada sikit tak jelas lah sebab saya tak pasang mic. Semua rakaman suara pun ada dirakam original GoPro camera. So ada apa yang tak jelas, so di sini saya minta maaf. Tadi juga saya dengan Encik Ramli pun sudah buat satu kesimpulan mengapa air semua rumah Eco Forest airnya kecil. Kesimpulan dan teori kita sudah cerita tadi. So saya harap manfaat untuk semua warga Eco Forest Amboniland fasa pertama, pemilik rumah pertama. Yang kedua saya tidak tahu lagi, tak pasti pressure air dia besar atau kecil, saya tak pasti. Tapi for phase 1 Amboniland memang kecil. Kemungkinan ada teori untuk pemaju ataupun konduktor lah. Mengapa dia set piping air begitu. Kalau konduktor yang jumpa video ni, saya minta konduktor ataupun yang berkenaan sila komen kat bawah. Kejap nanti kerja pemasangan air pump dia akan siap. Saya sudah tidak sabar menunggu untuk memandi dengan pressure air yang cukup besar. Nak tahu air berapa besar? Tengok video saya ni sampai habis. Ni adalah sebelum pasang pump. Tengok ni, saya tak kuat mana pun. Ni cover dia buka dulu. Dia skru tau, dia ikat. Ini selesai ikat. Dia ikat. Oh, terus tepuk ke rantai. Sebab saya kena korek dekat sini, tak boleh korek sini. Nanti takut ada lubang tubuh bocor nanti masuk di bawah. So, ada apa pencerahan? Ada profesional? Okey, baik, daripada saya, kalau kita tengok pump ni kita pasang ikut daripada sistem yang turun. Kita pasang dia punya check valve. Satu takut return back balik air lah. So dia punya pump, dia punya screw body, itu dia punya bunyi lah. Kalau guna air baru ada bunyi. Yes. Oh, automatic lah. Kalau buka air, So ni bunyi dia lah. Tak okay. Dia function dia bila on valve bawah dia akan running. Kalau off valve tadi dia akan cut off balik. So piping kita buat macam tadi saya ceritakan lah. Outlet keluar, masuk, supply balik dalam untuk dua punya tempat outlet keluar. So wayar tu next saya tambah itu apa flexible lah. Wayar ni Tak perlu, wayar ni tahan. tahan lah. Dia outdoor ni. Okey, tahan lah, tahan cuaca panas, sejuk. And then kalau bos jangan terkejut kalau tengok dia punya casing ni sengit Sebab tujuan sengit sebab tanah air bertakung, air akan mengalir keluar. Oh, okey. Ni saya punya budak lah yang buat kerja pasang pump dengan saya dengan anak seorang lagi. Jadi kalau boleh tengok hasil kerja saya dengan saya punya pekerja, boleh like dan subscribe lah. Boleh Like dan subscribe. Tapi Encik Ramli belum ada channel lagi. Channel bos lah. Saya sarankan kepada pipe ABS, kalau pasang pump, dia biasanya problem dekat handsome punya pipe. Sorry saya daripada tadi saya cakap ABS ni handsome punya pipe. Dia keadaan dia outdoor, dia pecah di bahagian sini dia boleh pecah kesambungan dia sana. Dia pecah sebagai dia punya ni ring cap ataupun dia punya nut. Sebab apa dia outdoor. Material ni adalah plastik sebab material ni bukan, kita tak pakai GI, kita tak pakai PVC ABS, tapi adalah teknologi sistem pipe dia bagi pipe handsome dipanggil. Untuk long term kena lagi buat salah satu checking ataupun piloting, check balik sama ada pipe ni dalam keadaan baik ataupun tidak. Pengalaman saya banyak saya jumpa selepas 5-6 tahun kebanyakan fitting diorang dah crack. Fitting dia bahagian joint ni lah. Itu sajalah daripada saya. Okey baik bos, terima kasih. Terima kasih. Okey, turun balik. Ini turun susah, naik senang. Sebelum kita nak beredar, tiba-tiba kita perasan ada sikit leak. Lock tak cukup kuat lah kan. Sekarang kita test selepas pemasangan booster pump.
So tengok tekanan ataupun pressure air adalah seberapa laju dan besar. Okey, cukup melebihi. Okey, pressure cukup. Amat memuaskan. So water heater ni memang sudah sedia ada pump tapi tidak cukup. Kalau boleh tengok balik rakaman sebelum saya ni, memang tak puas lah. Mandi pun tak, tekanan yang rendah. So tak syok lah. Kita buka. Okay, tekanan dia seperti sebelum saya pasang pump. Dia macam original lah, yang selepas kita buka pump. Tapi bunyi dia sangat kuat lah kalau saya buka pump water heater. So di pressure dia lebih baik sedikit kalau saya buka pump sekali. Disebabkan water supply yang mencukupi menjadikan pump air yang sedia ada dalam water heater dia sunyi, dia tak ada bising sangat macam sebelum ni. Tu saya buka rain shower juga. Bagi saya ada sedikit kekurangan. Kalau saya buka dua-dua, tekanan air tak cukup. So saya switch ke satu. So sekarang lebih baik berbanding sebelum pasang water pump kat atas bumbung. Okay guys, sudah nak hampir habis video ni. Selepas pasang water booster, memang pengalian air memang bertambah baik lah. Buat sekarang ni memang amat memuaskan. Bagi kos pemasangan water booster, bagi water booster tu adalah 339, dan bagi kerja untuk pasang, maksudnya labor lah, labor fee adalah dalam 450 lah. Yang mana Encik Ramli charge saya 450 lah, sebab invoice dia pun sampai lagi. Masa tu dia kata 450. So sekarang tunggu invoice dia datang dan saya bank in buat pembayaran lah. Okay, itu saja. Kalau bagi video ni membawa manfaat dan membantu anda, saya minta anda bagi saya 2 klik subscribe dan klik like. Dan kita jumpa video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye.